إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung lagi kajian kita daripada kitab Usulut Tafsir, Usulun fit Tafsir, karangan susunan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh akhuna Dr. Fadlan. Kita dah sampai pada muka surat yang ke-100, masih lagi dalam topik muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran, yang mana telah kita bahaskan pembahagian muhkam dan juga pembahagian mutasyabih. Muhkam merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang jelas, nyata kefahamannya. Adapun mutasyabih merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas penafsirannya. Jadi pembahagian tersebut kita telah bahaskan dalam sesi-sesi yang lalu. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, seperti yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Dr. Fadlan, hikmah wujudnya muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran. Sebelum ni kita bahaskan jenis-jenis tasyabuh di dalam Al-Quran. Jenis-jenis tasyabuh di dalam Al-Quran, di mana kesamaran, sama ada kesamaran hakiki, kesamaran nisbi, ini semua kita telah bahaskan. Begitu juga sebelum ini kita bahaskan pendirian orang yang teguh ilmunya dan orang yang sesat tentang dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Di sana ada dua kelompok. Satu kelompok yang beriman kepada Allah, ahlu sunnati wal jamaah. Satu lagi kelompok ahlul bid'ah wal ahwa, ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu, dan kesemua mereka ini sesat dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Okey, semua tu kita dah cerita. Yang terakhir ini, topik yang terakhir tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat di dalam Al-Quran. Hikmah dia, pasal apa ada di sana ayat-ayat yang muhkam, yang nyata, dan ada ayat-ayat yang samar? Pasal apa tak buat semuanya nyata belaka? Itu persoalan yang mungkin yang mungkin diajukan oleh sebahagian daripada manusia, khususnya bagi yang mengkaji dan meneliti, bagi yang meneliti Al-Quran dan juga As-Sunnah, tafsiran dan sebagainya, dia akan mendapati hal tersebut. Pasal apa tak buat bagi muhkam semua? Kan senang orang faham. Pasal apa ada mutasyabihat? Okey, kata Syekh rahimahullah, sekiranya seluruh Al-Quran adalah muhkam, maka tiadalah hikmah dalam menjadikannya ujian terhadap kepercayaan dan amalan manusia, kerana pengertiannya jelas dan tidak wujud peluang untuk menyelewengkannya atau berpaut kepada kesamarannya untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilnya, yakni memberi pengertian yang salah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada kata sekiranya Al-Quran itu semuanya muhkam, tidak adalah ujian. Sedangkan manusia itu dicipta dalam surah Al-Mulk untuk diuji. Walanabluwannakum bisyai'in, ataupun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak diuji. Kalau ujian semuanya soalan jelas, jawapan pun jelas, orang tak panggil ujian.
Ujian mesti ada sesuatu yang merumitkan, sesuatu yang perlu kepada akal, berfikir, usaha untuk memahaminya. Okey? Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun pada hari ini walaupun di sana ada ayat-ayat yang muhkam, di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni samar, muhkam jelas, nyata. Tapi ada juga yang masih tak faham ayat-ayat muhkam. Contoh, kalau isu aurat lah kita nyatakan. Isu aurat. Lebih detail, lebih khusus. Jelas tak jelas isu aurat? Wajib menutup aurat. Okey. Dalam Al-Quran, contohnya, apabila dijelaskan tentang ghaddul basar, jaga mata pandangan. Jelas tak jelas? Jelas. Bila dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum mencuri potong tangan, dia tak kata mencuri kerak hidung. Tak. Jelas tak jelas? Jelas. Bila dikatakan di dalam Al-Quran larangan untuk kita mengumpat orang, larangan untuk kita maki hamun orang, jelas tak jelas? Jelas. Jelas tak jelas di dalam Al-Quran larangan Allah Subhanahu wa taala kita jangan duk godek cari kesilapan dan kesalahan orang, pantau orang. Jelas tak jelas? Kuat nak dengar buah. Hari ni sound dia pasal dia kena ayat awal. Tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda tu jelas di dalam Al-Quran, muhkam. Tapi pasal apa? Berapa ramai lagi orang yang tak mempraktikkan dia. Bahkan ada orang cuba memahaminya dengan kefahaman yang salah. Seperti isu pembahagian harta pusaka. Jelas tak jelas? Apabila wanita itu dapat berapa? Separuh daripada apa yang diperolehi oleh lelaki. Di dalam surah An-Nisa dijelaskan benda tersebut. Poligami, bini pak orang berpoligami lah, kahwin lebih daripada satu, dua ataupun tiga ataupun empat. Jelas tak jelas dalam Quran? Jelas. Ada orang pi konar nak menunjukkan dan berusaha untuk menunjukkan benda tu tak elok dan tak baik. Pembahagian harta pusaka, ada orang cuba pi tampil, oh tak ci, tak boleh. Kalau bagi kat perempuan ni lagu ni tak ci lah, dia perempuan seorang, takkan lain-lain semua abang dia dapat lebih, dia dapat sikit. Dia lupa ke perempuan tu nanti akan kahwin? Perempuan tu nanti akan kahwin. Suami dia anu pula akan dapat harta pusaka, akan dapat dua. Sekiranya sekian-sekian lah, sekiranya. Banyak perbincangan lah di sana. Nampak? Itu Islam aja. Sepatutnya semua kena praktikkan benda tu. Tapi oleh kerana ada orang tak bertanggungjawab, dia tak praktikkan Islam seperti yang ditetapkan. Sedangkan ayat-ayat tersebut muhkam, sangat jelas. Tapi masih lagi ada orang yang tak faham. Nampak? Jadi apatah lagi apabila wujud di sana ayat-ayat yang mutasyabihat, yang Allah jadikan untuk diuji manusia. Allah uji manusia dengan ayat yang jelas. Perintah yang jelas pun dah kena uji dah. Apatah lagi dalam perintah-perintah Allah, ayat-ayat dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, lagilah manusia itu diuji. Sebab tu kita tak heran bila orang duk jelaskan alif lam mim ni maksud dia apa, alif maksud apa, yasin maksud apa, taha maksud apa, alif lam mim sad maksud apa, alif lam ra maksud apa. Kita tak heran. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Pasal sebenarnya mereka tidak memahami Al-Quran. Bahkan cara mereka beriman kepada Al-Quran itu adalah salah. Nampak? Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya seluruh Al-Quran adalah mutasyabih pula, hilanglah peranannya sebagai penjelas dan petunjuk kepada manusia. Sedang Al-Quran itu adalah penjelas dan petunjuk kepada manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu, pada bulan Ramadan itu, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim.
hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi semua petunjuk-petunjuk tersebut, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, dan ia juga bertindak sebagai furqan. Furqan itu apa? Pembeza di antara hak dan batil. Jelas. Nampak? Jadi kalau Al-Quran turun semua mutasyabihat, habis tak jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala seimbangkan. Seperti mana Allah ciptakan kita, ada orang yang baik, ada orang yang tak baik. Bahkan pada seseorang itu, pada individu, mana-mana individu atas muka bumi ini, ada sifat baik bagi dia, salamatullah, dan ada sifat yang tak baik bagi dia. Ada perangai elok, ada perangai huduh. Jadi perkara tersebut merupakan lumrah dan fitrah sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam hidup, dalam urusan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Okey. Al-Quran juga tidak dapat diamalkan dan tidak dapat membina akidah yang tepat sekiranya semua mutasyabih. Tak jelas. Tak dapatlah nak membina akidah dengan tepat. Tak dapatlah nak membina agama dengan tepat. Dari sudut praktikalnya payahlah orang nak ikut. Sebab semua mutasyabihat. Pastinya Allah mempunyai hikmah tersendiri dalam menjadikan sebahagian Al-Quran muhkam yang menjadi rujukan apabila wujud kesamaran, dan sebahagiannya mutasyabih sebagai ujian terhadap hamba-hambanya untuk membezakan orang yang benar-benar beriman daripada orang yang hatinya sesat. Tuan-tuan kena ingat, bila kita bahaskan daripada awal dulu, Al-Quran ni wajib kita imani. Segala bentuk kontradiksi yang kita lihat dengan mata pandang kita mungkin ada, di mana kontradiksi tersebut sebenarnya kita yang tengok dia kontradik. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah tidak kamu tadabbur isi kandungan Al-Quran itu? Sekiranya kamu teliti selain daripada sisi Allah Subhanahu wa taala itu, pasti kamu akan dapati perselisihan sangat-sangat banyak. Maknanya Al-Quran ni dia tak ada benda yang berselisih. Tak ada benda yang membawa kepada perselisihan. Jadi yang tu kita kena tahu. Jadi apabila kita nampak macam selisih, kita yang tak cerdik sebenarnya. Kita yang kena pergi mengaji bagi pandai. Takat mana yang kita boleh. Pastinya Allah mempunyai hikmah kita setel. Kemudian dan sebahagiannya mutasyabih sebagai ujian terhadap hamba-hambanya untuk membezakan. Okey. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman mengetahui bahawa seluruh Al-Quran adalah dari sisi Allah Ta'ala. Apa yang datang daripada Allah Ta'ala pasti semuanya benar dan tidak boleh wujud kebatilan atau percanggahan di dalamnya. Berdalilkan firman Allah di dalam surah Al-Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Maksudnya ada benda batil tak dalam Quran? Tak ada benda batil. Orang yang melihat ada benda batil itu sebenarnya dia tidak faham akan Al-Quran. Imannya kepada Al-Quran itu kita sangsi betul tak betul ini beriman kepada Al-Quran. Nampak? Sedangkan kita dituntut untuk percaya. Sebab tu agama kita dimula dengan percaya. Dia bukan mula dengan logik. Sebab tu kita ulang kali menyebut perkataan mendisiplinkan akal kita dengan wahyu, mendisiplinkan nafsu kita dengan akal, mendisiplinkan akal dengan wahyu. Nampak? Semuanya kontrol by wahyu. Yang kontrol semua adalah wahyu. Kalau kita letak akal yang kontrol wahyu, punah kena. Pasal apa? Pasal kita bodoh. Ibn bengap. Ibn bengong lah. Kita memang manusia ni, memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekurangan. Kekurangan ni yang kita lengkapkan. Seorang boleh hak ni, seorang boleh B, seorang boleh C, seorang boleh D. Kongsi. Ajak hidup berkomunikasi dengan komunikasi yang baik dalam masyarakat. Hidup dalam, kita katakan, hubungan yang baik dalam masyarakat. Saling lengkap melengkapi antara satu dengan lain. Kalau kita nak kata kita seorang cerdik, semua ustaz lain anjing belaka, semua ustaz lain sesat belaka, ustaz lain bengong belaka, dia seorang aja ustaz yang paling hebat sekali, mentang-mentang
view banyak ala internet. Tuan-tuan dan puan sekalian, oh ini satu problem. Ini problem. Tuan-tuan, tak boleh yang tu saya gilah. Kita akan masuk gibat tu, tak masuk pun. Apa yang saya bagi contoh ni. Sebab tu apabila ada orang mendakwa Assalamualaikum, dia mengetahui segala-galanya, dia lebih tahu daripada segala sesuatu, maka ini orang ni sebenarnya dia bermasalah. Bererti dia telah meletakkan tahap kedudukannya sama ada sama dengan Nabi atau sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia tahu semua. Dan dia tak mau mengaku kata dia tak tahu. Padahal Jahlun ibn Tukilun. Jahil bin Tukil lah. Jahil bin Tukil. Tukil tu bahasa utara lah. Tukil. Jahil bin Tukil. Maksud, saya tak maulah cerita buat Tukil. Maksud Jahil bin Tukil, kalau dalam bahasa Arab kita dengar perkataan jahil murakkab. Jahil murakkab ni memang bahasa Arab. Memang para ulama, antaranya Syekh Ibn Uthaymin sendiri, bila dia bahagikan kejahilan tu, dia sebut jahil murakkab. Murakkab ni maksud apa? Bersusun. Teratur. Nah, abang kata jahil teruk sungguh. Sampai teratuk jahil ni. Adalah perbahasan pasal pengertian jahil murakkab tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi ini yang kita nak katakan, kita kena berhati-hati. Sebab itu bila kita melihat Al-Quranul Karim, bila kita melihat penafsiran Al-Quranul Karim melalui kitab-kitab tafsir, kita akan dapati, tuan-tuan dan puan sekalian, tak lari daripada wujud di sana ayat muhkam dan ayat yang mutasyabihat. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab Al-Quran ni dia tak akan datang melainkan kebenaran belaka. Cuma apabila kita memahaminya bukan mengikut kaedah dan cara yang ditetapkan oleh Nabi sendiri, oleh Al-Quran sendiri, oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat dan generasi-generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasul, maka sudah semestinya kita akan tersasar daripada memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Orang yang hatinya sesat pula akan menjadikan ayat-ayat mutasyabih yang samar sebagai media untuk menyelewengkan ayat-ayat muhkam yang jelas, dan mengikut hawa nafsunya dengan meragui berita-beritanya serta enggan mengikut hukum-hukumnya. Disebabkan inilah anda dapati kebanyakan orang yang sesat dalam akidah dan amalan memperdalilkan ayat-ayat mutasyabih dalam menegakkan kebatilan mereka. Betul tak betul? Syiah gunakan Al-Quran untuk kafirkan sahabat Nabi. Syiah gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melampau-lampau dalam mengasihi kaum keluarga Nabi. Syiah juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melakukan takwilan, memaksudkan segala bentuk kebaikan itu yang disebut di dalam Al-Quran, antaranya ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu adalah Ali, sagi pi sana Ali, sagi pi sini Ali, semua Ali. Nak tahu mana Abu Bakar, Umar, Osman, nak tahu mana? Mereka memperdalilkan ayat-ayat Al-Quran. Tu tak ayat muhkam tu, ayat jelas. Takwil lagi. Apatah lagi yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat, khususnya dalam nak faham ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, apabila Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Jadi sehingga wujud di sana manusia seperti Ibnu basic ni Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud, yang beriman kepada apa dia bagi? Wahdatul Wujud. Makhluk itu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala itu berada dalam makhluk, bersatu dengan makhluk, Wahdatul Wujud. Nampak? Sehingga kan boleh wujud pendakwaan di sana. Sehingga wujud di sana, tuan-tuan dan puan sekalian, yang berani berkata
bila tunjuk pada anjing, anjing itu Allah. Dia kata Allah. Tunjuk diri dia, dia kata dalam jubahku ini ada Allah. Walaupun ada orang cuba kata dak, yang dia maksudkan dengan anjing tu adalah Allah. Anjing Allah tu bersama-sama dengan makhluk-makhluk dia di semua tempat, setiap masa, setiap keadaan. Tuan-tuan, sanggupkah kita berkata Allah Subhanahu wa ta'ala tu bersama-sama kita dengan kita dalam toilet? Buaya. Beranikah kita berkata Allah Subhanahu wa ta'ala tu bersama-sama dengan binatang-binatang yang dalam tong sampah, lalat? A'udzubillah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksud ayat tadi ni? Itu ayat-ayat yang kategorinya, sebagian ulama sebut ayat mutasyabihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Orang guna ayat ni untuk menetapkan Allah tu berada di mana-mana. Keluar akidah wahdatul wujud. Sedangkan ahlu sunnah melihat yang diertikan dia bersama-sama dengan kamu di mana saja kamu berada. Apa dia? Ilmu dia. Berdalilkan ayat selepas daripada tu ya. Wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Tuan-tuan dan puan sekalian, cerita dia mudah. Kawan kita masuk duduk dalam leyak, kita duduk luar. Bunyi ayak, bunyi ayak, dia pasang ayak pasang ayak kuat. Pong bunyi. Tuan-tuan, bila kita nak cerita, kawan aku masuk leyak, dia pasang ayak. Kita mendengar kan? Adakah kita bersama-sama dengan dia? Duduk dalam leyak kali dengan dia? Tak ada. Kita masuk duduk dalam baju dia ke? Kita masuk duduk dalam seluar dia ke? Pasang CCTV ke? Oh, pasang CCTV rupanya. Jadi pasang CCTV sana, pasang CCTV sini. Dia duduk di pejabat tu. Dia duduk tengok pembantu rumah. Pembantu rumah macam mana duduk basuh kain ke tak? Tidur ke tak? Rupanya balik-balik tu dia. Bukan semua lah, ini contoh je. Pembantu rumah tu dia masuk bilik dia, try baju 3-4 lah. Baju hak baru beli. Sambil duduk atas katil. Pembantu rumah tu pula sak. Panggil bantu rumah lain mai cuci rumah. Sak projek. Kontrak pergi kat orang lain, dia bayar hujung bulan. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi kita duduk di rumah ke kita tengok dah? Tak, duduk di pejabat tengok ni. Kalaulah sekiranya makhluk pun boleh bertindak sedemikian rupa, apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Depa ni yang duk cerita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ni kata, takkan kata Allah, mana boleh Allah duk jauh, Allah masih duk dekat dengan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, seolah-olah mereka melihat tu Allah Subhanahu wa ta'ala tu kecil. A'udzubillah. Maha suci Allah daripada perkataan-perkataan yang seperti itu. Allah maha besar. Nampak? Jadi lihat bagaimana orang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk kepentingan-kepentingan mereka dalam usaha menyesatkan manusia. Sedangkan ayat yang muhkam jelas. Laisa kamitslihi syai'. Allah tu tidak menyerupai segala sesuatu. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di situ dulu tafsir. Bab yang ke-13. Bab benci untuk kembali kepada kekufuran seperti benci untuk dimasukkan ke dalam neraka adalah sebahagian daripada iman. Benda ni dia telah disebut di dalam hadis Anas ibn Malik yang lalu. Buka balik hadis Anas nombor 13. Fatah balik muka surat 23, tengok hadis Anas. Tengok sajalah pasal kita dah baca dah hadis ni. Hadis ni sebenarnya pasal manisnya iman, halawatul iman. Halawah tu apa dia? Halawah tu manis. Lepas tu apa ni Arab panggil halawa. Halawa ni dia punya manisan-manisan. Arab suka manisan. Halwa. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis manisnya iman ini Nabi SAW bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Maksudnya muka surat 23 atas sekali. Muka surat 23 hadis atas sekali. Nombor 13. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada seseorang maka ia akan menemukan manisnya iman.
iaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya, mencintai orang lain kerana Allah dan benci untuk kembali kepada kekufuran, yakni setelah Allah menyelamatkannya, seperti sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini hadis Anas. Jadi bab yang ke-13 ni, bab benci untuk kembali kepada kekufuran seperti benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yakni kita tak mau kepada kekufuran kerana kita takutkan neraka. Boleh tak boleh? Boleh. Kita nak kepada kebaikan, amal yang salih kerana nakkan syurga. Boleh tak boleh? Boleh. Ini juga telah menemplak golongan-golongan, sebahagian golongan sufi terlampau yang kononnya nak ikhlas sampai tak mau syurga. Ini yang ni sebenarnya dia tak faham. Sebabkan kejahilan yang murakkab tadi. Okey. Seterusnya kita buka bab yang ke-14. Bab tingkatan orang-orang yang beriman dalam perbuatan. Ingatlah hadis yang 13 tu pasal kita dah ulas dah itu. Ulas dah yang dalam 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Tiga-tiga perkara kita ulas. Kita benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti mana kita benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu adalah sebahagian daripada bukti iman kita. Pasal apa? Pasal kita percaya pada akhirat. Nampak? Itu adalah sebahagian bukti daripada iman. Bab yang ke-14, tingkatan orang-orang yang beriman dalam perbuatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, masih lagi dalam topik iman. Kalau kita tengok tadi bahaskan berkenaan dengan kembali kepada benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kali ini bab berkenaan dengan tingkatan orang-orang beriman dalam perbuatan dia. Okey. Hadis dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita ada cerita pasal Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam telah bersabda, "Baina ana naimun ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim qumusun minha ma yablughu ath-thudiyya wa minha ma yablughu duna dhalik wa 'urida 'alayya Umar bin al-Khattab wa 'alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din." Maksudnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat manusia ditampakkan kepadaku. Mereka mengenakan baju-baju dan di antaranya ada yang sebatas buah dada dan ada yang tidak sampai daripada itu. Lalu ditampakkan kepada Umar Al-Khattab mengenakan baju yang diseretnya. Hadis ini digunakan pakai oleh ramai orang. Kita cerita lagi untuk apa? Para sahabat bertanya, bagaimana engkau menakwilkan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, agama. Apa maksud ni? Hebat Imam Bukhari ni. Duk tak ada kaitan cerita pasal mimpi, tengok baju pakai tak cukup. Singkat, labuh sangat pun ada. Tak cukup kain pun ada. Apa kaitan bab tingkatan orang-orang yang beriman dalam perbuatan? Pada ada tak betul. ya. Tak cukup. Ya, apa dia? Ada tak cukup lah beramal. Perbuatan ada yang terlebih. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata seperti mana disebutkan tadi. Ada hebat tu. Dia mazhab Syafi'i. Betul, dia mazhab Syafi'i. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 850 Hijrah, yang dia bahaskan dia, tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin sebahagian daripada kita pun dah ada terjemahan Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di mana beliau membahaskan kesesuaian topik ini dengan hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, iaitu berkaitan dengan orang-orang yang Nabi tengok dalam mimpi Nabi ni. Dalam mimpi Nabi, ciri-ciri manusia-manusia dalam beramal dan mempraktikkan Islam. Yang sempurna pakaiannya, bahkan terlebih besar pakaiannya, berarti dia mempraktikkan Islam dengan baik, dengan sempurna. Bahkan di sana banyak amalan-amalan kebaikan sunat yang ditambahkan. Okey, sebab kita kena ingat bahkan dalam agama ni dia ada benda-benda yang daruriyat,
dia ada benda-benda yang hajiyat, dia ada benda-benda yang tahsiniyat, bahkan kata sebahagian ulama mukammilat pun ada. Kita dah cerita dah itu kan, daruriyat ni benda-benda yang sangat-sangat diperlukan. Okay, kalau tak ada daruriyat ni, kalau tak ada benda ni, tak boleh hidup dan tak boleh beragama. Agama pun tak boleh nak jaga, kehidupan pun tak boleh nak pelihara. Hajiyat perlu sekadar cukup saja. Tahsiniyat perelok, nak bagi perelok tambah sikit. Jadi dalam kita beramal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan di sana kaitan langsung tak ada dengan perkataan tadi. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat itu berkaitan dengan urusan kehidupan manusia. Tapi secara simboliknya, secara falsafahnya, di sana ada kaitan. Bila kita beramal, seperti mana Nabi sebut di dalam hadis, sahabat tanya Nabi, apakah amalan yang dapat membawa aku kepada syurga? Apa kata Nabi? Salat. Sahabat tanya, seorang lagi ni, dia tanya Nabi, ada tak selain daripada tu? Apa kata Nabi? La illa an tatawwa, melainkan ia amalan sunat. Maksudnya yang ditaklifkan kepada manusia, yang diberatkan, yang dipertanggungjawabkan ke atas manusia, ada kategori-kategori dia. Siapa buat kategori ini selesai hak wajib? Okey, dia tak pakai lebih lah, dia pakai baju cukup-cukup. Siapa hak buat wajib, hak sunat dia buat. Kalau ada buat hak haram tu, dia tolong dia habis lah. Ini kita cerita buat hak wajib dengan buat hak sunat, dia akan jadi pakaian seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apa dalil dan buktinya? Ini takwilan ni. Fama awal tadzalika ya Rasulullah, apa yang kamu takwilkan ya Rasulullah? Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, iaitu din, agama. Nampak? Jadi itu faedah yang pertama yang dapat kita perolehi daripada hadis ini, iaitu hadis ni dia menceritakan tentang tingkatan kedudukan orang-orang dalam beragama, yang sempurna, yang kurang sempurna, yang sangat-sangat lagi kurang. Nak membuktikan manusia ni dalam mempraktikkan agama dia ada pelbagai status. Tak ada orang boleh praktikkan secara sempurna, melainkan mereka-mereka yang telah Allah tentukan, para nabi, para rasul, kemudian para manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Para sahabat Nabi contohnya. Bahkan kekurangan ada tak? Mesti ada. Tuan-tuan dan puan-puan, itu faedah satu. Jadi benda cerita ni, cerita apa? Pasal agama lah. Kedua, hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat, seingat saya, Syekh Muhammad ibn Adam Al-Athiyubi. Muhammad ibn Adam Al-Athiyubi ni seorang daripada Ethiopia, tapi dia telah menetap di Makkatul Mukarramah, di Darul Hadis. Dia antara yang pakar hadis bagi peringkat usianya lah. Dalam dia sekarang ni, seingat saya dalam 50-an ataupun awal hujung 50-an ataupun awal 60. Saya pernah bertemu dengan beliau di Mekah, dan beliau banyak menulis dan beliau banyak mengajar. Dia hafal ni kutub sittah. Dia seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang lagi senior. Dia hafal kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah. Hafal semua. Muwatta Malik dah hafal. Jadi penguasaan dia dalam ilmu hadis hebat. Dia dalam satu penjelasan dia tentang hadis ini, bila menjelaskan bahawasanya hadis ini menunjukkan mimpi itu ada bagi manusia, dan mimpi itu ada kalanya ia membawa pengertian yang benar. Tapi tak semua mimpi benar, melainkan mimpi Nabi. Mimpi Nabi semua mesti mimpi yang benar, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau jadikan mimpi Nabi mimpi yang tak benar, mimpi yang tipu, sekali lagi orang akan kata wahyu tak betul ya. Tapi bagi manusia biasa, ada mimpinya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ianya benar. Ini kata Nabi SAW di dalam hadis. Tentang di akhir zaman, apabila manusia jauh daripada wahyu, diangkatnya ilmu agama ini, yang akan ada adalah mimpi orang-orang yang beriman.
Depa nu pakat tu. Ha, tengok tu. Ya. Mimpi Nabi ni. Nabi bermimpi ke kita mimpi Nabi? Dah, ini Nabi mimpi. Cerita ni. Yang tadi kata mimpi Nabi ni benar. Kita bermimpi. Dah, ni cerita Nabi bermimpi. Ini duk cerita ni Nabi mimpi. Bukan kita cerita kita mimpi Nabi. Cerita lagi kita masuk cerita kita mimpi Nabi. Ni duk cerita kisah Nabi bermimpi. Nabi bermimpi. Mimpi Nabi ni ru'ya, dia panggil ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar. Dan mimpi Nabi sebahagian daripadanya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kisah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kisah mimpi lagi, Nabi tengok syurga, tengok neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, mana boleh Nabi SAW menceritakan tentang syurga dan neraka ikut suka hati Nabi? Mereka ia adalah wahyu. Dan seperti mana yang kita ketahui, semua benda dalam agama yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu, walaupun ia bukan ayat Quran. Lepas tu kita kata sunnah tu. Semua sekali. Ini dia cerita ni yang Nabi mimpi. Jadi Syekh Muhammad bin Adam Al-Athiyubi, hadis ni menunjukkan bagi seluruh makhluk ini adanya mimpi. Tapi ada perbezaan antara mimpi yang ditetapkan oleh Allah bagi para nabi dan rasul dengan mimpi bagi umatnya. Yakni bagi manusia selain daripada nabi dan rasul. Ada di kalangan mereka yang bermimpi dengan mimpi yang benar, dan ada di kalangan mereka yang bermimpi dengan mimpi yang palsu. Dalil tentang bermimpi dengan mimpi yang benar seperti hadis yang dinyatakan tadi, iaitu apabila ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, mimpi orang yang beriman itu kategorinya benar. Walau bagaimanapun, ini kena ingat, walau bagaimanapun dia ada dawabit, dia ada prinsip, dia ada garis panduan. Bukan kira semua jenis mimpi. Maksudnya semua jenis mimpi, aku mimpi dapat doa ni, aku mimpi dapat doa ni, aku mimpi dapat zikir ni, aku mimpi dapat cara solat Nabi Khidir, aku mimpi dapat cara solat Syekh Abdul Qadir Jilani, cara zikir sekiranya menyelisihi petunjuk Al-Quran dan petunjuk As-Sunnah. Hang mimpi pilah dapat Quran baru pun, dapat agama wahyu baru pun, dapat apa-apa sekalipun, maka ianya merupakan mimpi yang palsu. Itu kaedah dah, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, adapun mimpi-mimpi yang lain-lain ni tuan-tuan, mimpi rimau, kejar magik-magik tidak perlu apa semua tu, dia di sana ada tuan-tuan. Sebab tu Nabi tak izinkan kita menceritakan mimpi-mimpi yang buruk dan tak elok kepada orang lain. Nabi SAW tak bagi cerita mimpi yang buruk dan tak elok kepada orang. Atas sebab apa? Sebab penjelasan dan takwilan orang itu, dia merupakan sebagai satu doa. Oh, mimpi patah gigi. Gigi mana? Atas. Oh, atas tu keluar dekat tu. Cuba balik cek tengok. Tengok yang patah gigi tu mati. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia sebagai satu doa dan perkataan-perkataan yang tidak baik seperti ini. Kalau mimpi yang tak elok, diamkan. Okey. Adapun mimpi bertemu Nabi, saya pernah cerita banyak kali dah saya rasa. Mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah. Cerita dia mudah, iaitu kita melihat Nabi sama ada perwatakan Nabi. Satu, ini akhlak Nabi lah. Kedua, tubuh badan fizikal Nabi. Ketiga, ucapan. Sebab syaitan tak boleh tiru ketiga-tiga perkara ni sama. Dia tak boleh tiru sama tiga-tiga. Dia tak boleh kata dia tiru hak ni saja, dia tiru ni. Tak boleh. Dia tak boleh tiru langsung ketiga-tiga ni. Kalau mai dia kata, tengok lelaki tak ada janggut, licin. Lepas tu main duk bercakap sesungguhnya, oh ini cara bercakap ni macam Nabi ni. Dia baca hadis Nabi. Dia bukan Nabi. Nabi ada janggut. Walaupun dia cakap hadis Nabi, tapi dia bukan Nabi. Confirm 100%. Lepas tu ini muka dah cantik, dah elok apa semua dah.
ciri-ciri fizikal tu dilihat ataupun dalam mimpi tu berdasarkan analisa semua, mungkin hampir sama ke tak sama ke macam mana ke? Sebab mustahil sama. Perkataan dia bercakap perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Walaupun hampir sama, sebab syaitan takkan boleh menyamai. Yang dimaksudkan menyamai sama seperti macam Nabi, tak boleh. Pada 3 perkara tadi. Jadi mustahil. Jadi sebab tu macam saya pernah cerita dulu, kalau orang main dakwah kata aku mimpi jumpa Nabi, oh janggut putih semua, bohong. Itu bukan janggut Nabi ada berapa lai saja putih dia tu sebelum daripada kewafatan dia. Okey. Kita dia tu Adapun tuan-tuan dan puan sekalian, mimpi pada hari ini macam mana? Janggut dia tu dia tepi tu tak kering. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, satu lagi berkenaan dengan mimpi. Orang mimpi nak jumpa Nabi. Mimpi nak jumpa Nabi. Ada orang, ada lebay mana tak tahu, dia ajak lah, baguslah, dia ajak orang cara macam mana mimpi nak jumpa Nabi. Soalan yang tak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam erti kata, ya Rasulullah, macam mana aku mimpi nak jumpa hang ni? Macam mana, ajak aku sikit. Ada kaedah tak? Kena basuh kaki sebelum tidur, kena ambil semayang dulu, kena tidur baring kot ni, kena selawat kot sini, kena ini kot ni, kena ini kot ni. Bid'ah belakang. Nak jumpa Nabi macam mana? Yang tu yang nak jumpa babi hutan tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal buat bid'ah ni, ini masalah ni. Tak, masalahnya sampai keluar buku. Malu sungguh. Keluar buku yang menjelaskan tentang kaedah mimpi bertemu dengan Nabi. Sampai dapat tokoh. Karang buku lagu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, diedarkan. Ini kaedah ini telah dipraktikkan oleh para ulama. Ulama mana tuan-tuan dan puan sekalian? Mana nukilan mana, sanad mana, rujukan mana? Oh ada nama ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, nukilan riwayat ni memang ada belaka. Tak payah duk habaq. Nama kata riwayat ada belaka. Nak bak apa? Nak bak bisnes, ada riwayat pasal bisnes. Tadi kita dah pernah cerita lah, orang nak berniaga bubuk Farid, bubuk, dia kata tengok bubuk tak laku, commercialize lah, bacalah hadis. Semuanya Nabi SAW telah bersabda, supaya makan bubuk ni dia akan kuat di malam hari. Dia macam tongkat Ali lah. Maka pakat bubuk hadis Nabi tu. Itu untuk kepentingan ni, fulus, perniagaan. Ada untuk kepentingan kedudukan. Dia baca hadis-hadis yang pasal kebaikan pemerintah dia, hadis-hadis yang lemah lagi palsu. Dia baca hadis-hadis tentang apa yang pemerintah dia suka. Kalau pemerintah dia suka main ayam, main burung, dia buat hadis pasal burung bagus main. Pemerintah dia suka naik kuda, dia buat hadis pasal kelebihan kuda. Nampak? Kemudian ada orang, kisah orang buta. Dia perlu orang bantu dia, tolong dia tiap-tiap hari. Dia palsukan hadis pasal kelebihan tolong orang buta. Satu langkah tu, setiap satu langkah tu ada kelebihan dia. Jadi orang pun pakat main tolong dia ramai-ramai pasal ada hadis. Nah, abang kata ada hadis ni hang tak payah habaq lah. Berlambak hadis tu ada. Ini buat main riwayat. Kita bukan nak kata kitab hang tu kitab palsu ke, kitab bohong ke tu ni. Tak. Buat main semua riwayat berdalil, bersanad. Setiap perawi di dalam hadis itu dinilai siapa dia, setiap orang, nukilan mana, kitab mana. Ambil kitab muktabar. Ini ambil kitab corok tok kuno tak kenal, siapa pun tak kenal. Ulama mana pun tak kenal. Ambil ni. Oh, bila kita kata, oh ini kitab ulama, tengok ni. Kuning ni. Lama. Tengok ni. Nampak tak buruk sikit. Ini tulis tangan ni.
Lah ni Sahih Bukhari. Hilang. Lagi lama tak payah tulis tangan pun. Tai elok lah. Terjemah lagi pun ada. Quran tu cetak berpuluh ratus juta kali dah. Bukan syarat benarnya ilmu engkau kitab hang kena buruk. Bukan syarat tu dalam menuntut ilmu. Hak ni orang kena faham. Ada orang tengok dia kata, oh ustaz tu kitab dah siapa rumah ada. Kitab 300 tahun dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah cara nilaian tu. Mental rendah. Cara nilaian, saya kata cara nilaian. Kita bagi nilai, bagi betul sikit lah. Tuan-tuan, takkan doktor-doktor nak ada buat operation tu semua, syarat dia nak ambil ilmu, dia nak kena rujuk. Oh, telah berkata Ibnu Sina dulu. Mat Ibnu Sina ni kena karate mampu. Tuan-tuan dan puan sekalian, lah ni orang pakai operation, orang pakai elektronik, orang pakai jantung, boleh pindah jantung, angkat, pindah. Nak pakai ilmu Ibnu Sina apa lagi? Perkembangan tu. Takkan nak bawa kitab Ibnu Sina, aku telah buka kitab Ibnu Sina jilid ni, tengok tulis tangan. Doktor gelak mampu yang nampak dengan buku depa lagi tebal, gang kepala sekali. Jadi bukan kita nak kata, kita tak mau nak kata kita orang tak benar, kita orang tak benar, tapi buktikan kebenaran. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi orang-orang yang mendakwa. Kalau dia bawa, oh diriwayatkan daripada, dinyatakan daripada Ali. Orang kita ni bila dia tengok, oh ni Ali bin Abi Thalib kata. Orang jahil, orang tak tahu. Duk kena kelentong jual gitu. Duk kena jual. RM5. Ha? Apalah upah ipin tu? RM2. Cerita apa tu? Upah ipin. Oh. Masalah ni banyak ustaz tengok cerita kartun. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi cerita dia. Ustaz Upah Ipin payah. Jadi cerita adalah ni, apa yang kita nak katakan di sini, orang bertanggungjawab. Kita semua bertanggungjawab. Macam kita jelaskan pada sesi yang lalu, kita semua bertanggungjawab. Bila tengok saja riwayat siapa, Ali ke, bin Abi Talib ke, saya sekarang ni saya tengah bahaskan satu perkataan yang disandarkan kepada Ali. Memang lama dah kita duk baca, kita pun betul ke tak perkataan Ali bin Abi Talib bila beliau memberikan pengertian takwa. Kata Ali, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Cantik ayat itu, memang cantik. Tapi sanad dia, kesahihan dia macam mana? Takwa tu maksud dia takut kepada Allah, satu. Kemudian beramal dengan apa yang diturunkan. Ketiga, redha dengan bahasa qanaah dengan benda yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Apa Allah bagi, redha. Dan yang keempat, bersiap untuk hari kemudian. Lama dah kita duk sebar ustaz ni, kita duk. Tapi tadi saya pagi tadi rasa ini lama dah kita duk cerita ni, tapi kedudukan dia macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia biasa, saya manusia biasa. Bukan semua saya cakap benda betul tepat 100%. Dan semua berhak untuk menilai dan menganalisa apa yang saya cakap. Kalau saya salah, bagi tahu. Ustaz, kalau Ali tak cakap bahawa benda ni benar ke? Macam mana? Kalau Ali tak cakap bahawa pendapat Tak apa, tak payah habaq. Banyak benda hak Nabi tak cakap benar lah kau. Ada banyak benda hak Nabi tak cakap benda tu benar. Tapi kita tak boleh, kita bercakap tentang sandaran. Kita bukan bercakap tentang kebenaran benda tu. Contoh, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah dan berkurang. Benar tak benar? Benar. Imam Bukhari sebut dalam sahih dia. Tapi hadis Nabi ke? Nabi sebut ke? Nabi sebut tak iman yazidu wa yanqus? Nabi tak pernah sebut. Tak pernah sebut. Itu hadis palsu. Kita bercakap tentang sandaran, kita bukan bercakap tentang intipati. Apatah lagi, intipati pun tak tahu macam mana, sanad pun tak tahu macam mana. Lagi teruk. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Ini kita nak minta bagi bukti. You jelaskan satu persatu sanad yang you baca, hadis yang you baca, buktikan sumber nukilan daripada mana. Kita ni kesian ke orang kita dia tengok tu, ada nonton kaki satu, kitab sekian. Oh, ni dalam kitab ni tak. Oh, kira sahih. Oh, tak boleh kira lagu tu. Itu bukan cara nilaian expert. Itu lightweight dia tu. Ini mah heavyweight lah. Ini ilmu. Apa? Itu Amatur. Amatur. Kita mau ni tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kajian ilmu ni kita mau lebih terperinci.
Tak ada masalah. Seperti saya katakan tadi, semua, tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang tahu semua benda. Tak ada orang. Dan tak ada siapa berhak untuk mengaku kata dia tahu semua. Tak ada siapa berhak mengaku perkara tersebut. Jadi kesilapan dan kesalahan satu benda biasa. Ustaz kalau tak pernah silap, dia bukan ustaz. Dia alien. Dia bukan ustaz. Dia memang bukan ustaz kalau dia tak pernah silap. Ustaz biasa tersilap. Ustaz pun mengaji, ustaz pun belajar. Ustaz mana bawa mazhab baru? Ustaz pun nukilkan daripada kitab Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, kitab mazhab Hambali, ulama-ulama mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan ulama-ulama yang selain daripada mereka yang lagi ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak semestinya kita tahu semua. Itu yang kita kena set dalam minda kita. Jadi tak ada lah mimpi-mimpi ni, ada orang cerita mimpi, kaedah mimpi, cara mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Datangkan bukti daripada hadis-hadis yang sahih, yang mana Nabi mengajar bagaimana cara kalian untuk bermimpi bertemu dengan aku. Kita bukan nafikan manusia bermimpi bertemu dengan Nabi. Ada apa? Berlaku sahih dalam banyak riwayat. Tapi kaedah dah. Kita bercakap tentang kaedah cara nak mimpi, nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi bila kita praktikkan salah satu kaedah tu, tiba-tiba tak mimpi, tak jumpa pun Nabi. Kita telefon si ustaz yang karang kita, ustaz betul saya buat macam ni, saya tak jumpa pun Nabi. Dia akan jawab apa? Tu masalah iman tak kuat. Tu dak kelentong itu. Allah akbar. Pening. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya yang ketiga, faedah daripada hadis ini ialah berkenaan dengan isbal, melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Ini antara dalil yang diguna pakai, oleh sebahagian ilmuwan, tokoh kontemporari dan juga tokoh yang sebelumnya seperti Al-Imam Nawawi dan yang lainnya, menyatakan harus memakai pakaian melabuh daripada mata kaki sekiranya tidak sombong, tidak riak, berdalilkan hadis ni. Pasal apa? Dia kata Nabi SAW cerita tentang Umar Al-Khattab, dia pakai pakaian labuh sampai terseret, baju yang diseret, seret, labuh. Sedang Nabi SAW tak larang pun. La yajuz, sedangkan dalam kaedah la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh melewatkan penjelasan pada saat yang diperlukan. Macam juga hadis yang pernah kita cerita dulu ni, hadis Musa alaihi salam yang mandi dalam keadaan bertelanjang. Nabi cerita pasal Musa mandi dalam keadaan telanjang. Nabi tak kata mandi telanjang tu satu perbuatan yang diharamkan pun. Jadi istimbat hukum, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu antara dalil. Itu riwayat Bukhari. Itu antara dalil yang menunjukkan mandi secara bertelanjang itu harus. Pasal apa? Pasal Nabi tak larang. Sedangkan di saat itu perlu. Kalau sekiranya benda tu salah, kena perlu. Jadi itu syariat zaman Musa. Boleh benda tu. Syariat di zaman Musa AS. Syariat di zaman kita, dia berbeza di khalayak ramai. Tapi kita bercakap tentang bersendirian. Sebab Musa AS pun dia pergi cuba mandi di belakang batu. Tapi batu tu dengan kehendak Allah lari, lompat. Nah, itu batu yang berlari, yang betul-betul berlari lah. Wallahu a'lam. Adapun dalam isu yang seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ini dia panggil ni khilaf ni. Khilaf. Ahli ilmu antara yang menjawab isu ini Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Mimpi Nabi SAW melihat Umar Al-Khattab, dan di atas Umar Al-Khattab itu ada baju kamis yang mana Umar Al-Khattab menyeretnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang nak dimaksudkan di sini, baca hadis tu daripada awal sampai habis. Adakah merupakan adab bila pakai baju ni? Ada adab boleh pakai baju tak kat dada, ada boleh pakai baju tak sampai kat dada pun. Pakai keluar lagu tu di zaman Arab. Tak kan? Semua tutup kan? Jadi begitu juga dengan melabuhkan. Dia nak cerita di sini gambar simbolik kepada orang yang beramal dalam agama. Bahkan kalau sekiranya dibenarkan pun, itu mungkin di akhirat kelak.
bukan di atas dunia, kata Syekh Ibn Uthaymin. Berdalilkan hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang apa? Tentang pemakaian sutra, pemakaian gelas daripada perak dan juga emas. Kata Nabi di dalam hadis, innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu benda untuk mereka di atas muka bumi dan untuk kamu di akhirat kelak. Arak boleh di akhirat? Di dunia boleh tak? Tak boleh. Sutra boleh di akhirat bagi lelaki, di dunia boleh tak? Tak boleh. Minum gelas emas, perak, pinggan mangkuk emas, perak, di akhirat boleh? Di dunia boleh tak? Orang Islam tak boleh. Jadi macam tu juga isu dan hal yang seperti ini. Itu jawapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun bagaimanapun tuan-tuan dan sekalian, itu masalah yang diperselisih oleh ahli ilmu, dan yang terbaiknya adalah kita berusaha untuk mengelak daripada terjebak dalam kekhilafan ini dengan mengenakan pakaian yang atas daripada buku lali. Wallahu a'lam. Itu 3 hadis. Cukup. Seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, masa ini sikit. Hukum derma darah kepada orang kafir dan bagaimana pula dengan penderma organ? Saya dah jawab benda ni. Lama dah. Hukum derma darah ni tuan-tuan dan puan sekalian, hukumnya adalah harus. Adapun menderma kepada non-muslim, kepada orang kafir, tuan-tuan dan puan sekalian, asalnya dalam komunikasi kita dengan orang non-muslim ini, mereka ada berapa kategori? 3 kategori. Kafir harbi, atau 4 kategori. Kafir zimmi, muahad, musta'man. 4 kategori. Harbi ni yang wajib diperangi. Tak payah sibuk-sibuk nak pergi duk derma darah kat Netanyahu. Apa bagi mampu bang? Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal dia yang bunuh orang Islam. Ta'udzubillah. Okey. Adapun 3 kafir lagi, zimmi, muahad, musta'man, yang mana mereka ini boleh dikatakan umumnya ada hubungan dengan negara-negara Islam ataupun dengan umat Islam di mana-mana tempat. Derma darah, tuan-tuan dan puan sekalian, bersyarat. 1, sekiranya orang Islam tak memerlukan darah tersebut, yakni tak ada orang Islam yang memerlukan, tak ada saingan di sana dan permintaan di sana. Okey, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kita menderma kepadanya, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana dia boleh mendekatkan dia dengan agama Islam, bertujuan. Walaupun mungkin dia tak masuk Islam pun, tapi setidak-tidaknya dia melihat keindahan Islam, dia melihat kecantikan Islam. Tujuan kita, soal dia nak berlaku atas dia, serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi boleh pergi ziarah orang kafir ketika mana duk sakit. Kalau nak ikut pergi ziarah orang mampu pergi Islam kan lagu tu, pergi ziarah dia. Kemungkinan dia tertarik dengan akhlak dan sikap kita, sehingga orang kafir tersebut, Yahudi tersebut peluk Islam. Minta kepada bapa dia supaya nak sebut seperti mana yang diajarkan oleh Nabi, mengucap bersyahadah. Bapa dia pun kata, ati' Abul Qasim, ta'atilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia melafazkan syahadah, kemudian meninggal dunia. Jadi itu satu tuntutan, itu berkenaan dengan derma darah. Dan derma darah seperti yang kita ketahui, benda tu boleh dijana semula. Derma darah kekurang mampu gitu, sebab ada derma darah. Syarat yang ketiga, kesihatan kita lah. Ini umum lah, tak kira pada siapa-siapa pun kita nak derma, kesihatan kita. Kalau sama ada darah kita, walaupun kita ni darah kita tu tak elok, hepatitis ke, ataupun bagi orang-orang yang Allah uji mereka dengan HIV, mana boleh derma kat orang, memudaratkan orang lain. Begitu juga sekiranya kita menderma kepada orang memudaratkan kita,
Ini 3 syarat umum yang dalam kita nak derma darah kepada orang bukan Islam. Yang penting saya bercakap tadi dengan orang-orang kafir yang mereka ada urusan dan hubungan dengan komuniti Muslim. Adapun kafir harbi ni duk hentam umat Islam tu, tinggalkan dan abaikan mereka. Syarat-syarat tadi saya rasakan jelas. Niat kita kena betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga dia dekat dengan Islam. Ini satu contoh yang baik untuk dia. Okey. Kedua, kita kena pastikan bahawasanya hanya apa? Yang kedua apa? Kesihatan kita. Kesihatan kita. Yang ketiga? Tak. Itu dah sudut kesihatan kita lah. Kita bercakap tentang orang kafir ni tadi ni. Niat kita pada dia satu. Niat kita niat yang betul. Kemudian permintaan daripada orang Islam ni tak ada. Orang Islam tak perlu. Kalau ada orang Islam perlu, mana boleh kita bagi kat dia? Dahulukan orang Islam dulu. Yang ketiga, okey, soal kita derma tabung lebih baik kat siapa-siapa tu kita tak tahu, cerita lain. Ini kita berkata kalau kita langsung tahu nak bagi kat dia, mana kita nak dahulukan? Nampak? Kita bercakap tentang isu tersebut. Okey, jadi itu 3 perkara yang perlu kita ketahui. Adapun tentang organ ni, ini masalah khilaf sikit. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti dalam tesis master dia, MA dia karang tentang ahkamu al-jarahah, hukum hakam yang berkaitan dengan operation pembedahan. Dia bahaskan satu topik naqlul a'dha, memindahkan body ni. A'dha ni anggota sama ada luaran ataupun organ-organ dalaman dibahaskan. Beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan anggota manusia ini sebenarnya adalah milik Allah, ia dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita tak boleh barang pinjaman ni kita berikan sewenang-wenangnya kepada sesiapa. Dalil dia pakai antaranya hadis wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi tubuh badan kamu ada tanggungjawab untuk kamu peliharanya. Jangan bagi sewenang-wenangnya kat siapa-siapa pun, tak boleh. Ini adalah milik kamu. Kamu dipertanggungjawabkan, diamanahkan untuk jaga tubuh badan kamu. Sebab tu kita kena jaga kesihatan. Jangan duk main makan balon semua aja. Sebab tu dia kena diet. Diet sikit lah. Tu kita kena usaha lah benda tu, pelan-pelan. Kita kena diet.